Keempat pekebun durian di Raub gagal mengetepikan notis arahan pengosongan tanah. Dasar pelancongan negara hala tuju dinamik untuk pulihkan industri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 23 Disember 2020 bersama saya Muhammad Shah Musa. Untuk perkembangan lintas langsung dari negeri-negeri pula, kita bersama Norlela Muhammad Nor. Ya, Lela, silakan. Baik, terima kasih. Lintas langsung petang ini kita mulakan dengan perkembangan dari RTM Sabah. Antara tumpuan pewujudan semula Lembaga Padi dan Beras Sabah. Kita akan bersama Bu Mawin untuk perinciannya. Dan selepas itu kita ke RTM Sarawak bersama Jovinia Jim Lajim. 70 juta ringgit ditambah untuk pelaksanaan program strategik pacu semula industri pembinaan di negeri itu. Dan akhir sekali ke RTM Perak untuk imbasan peristiwa penting sepanjang tahun ini. Kita akan bersama Nur Ain Abu Bakar. Dan sebelum itu kita kembali bersama Syah untuk laporan penuh berita utama petang ini. Silakan Syah. Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan semakan kehakiman yang difailkan 204 pekebun durian Musang King Raub bagi mengetepikan notis pengosongan tanah yang dikeluarkan Kerajaan Pahang terhadap mereka. Hakim Datuk Zainal Azman Abdul Aziz berpuas hati dengan hujah-hujah pihak responden. Chun Jen berkata keputusan berdasarkan dua alasan. Pertama, notis pengusiran yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri bukan tindakan bawah lingkungan semakan kehakiman. Manakala pekebun adalah penceroboh serta tidak mempunyai hak di sisi undang-undang. Plaintiff juga perlu menjelaskan kos banyak RM10,000 kepada Jabatan Peguam Negara. Terdahulu, pekebun memfailkan permohonan bagi menyemak notis pengosongan tanah yang ditanam pokok durian Musang King di sekitar Raub, termasuk di Sungai Ruan, Sungai Calit, Sungai Kelau yang dianggarkan seluas 2,167 hektar. Selain itu, mereka juga mahu mendapatkan semakan kehakiman terhadap keputusan kerajaan negeri yang didakwa memberi pajakan dan hak penggunaan tanah kebun itu kepada syarikat Royal Pahang Durian Resources PKPP Sendirian Berhad. Bayi berusia 10 bulan antara 46 warga Indonesia yang ditahan di rumah kongsi kampung Samawan, Genting Highlands, Pahang atas pelbagai kesalahan imigresen. Kawasan itu dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dan merupakan hari terakhir penduduknya di kuarantin. Kesemua yang ditahan dibawa ke Depo Tahanan Imigresen Kemayan Bera untuk direman selama 14 hari. Pihak imigresen juga akan memanggil pemilik tanah untuk membantu siasatan bawah Seksyen 55E-1 Akta Imigresen 1959 Palang 63 Akta 155 kerana membenarkan warga asing berada dalam premis. Ini jangka dah ada lebih kurang dalam setahun dekat kawasan ini. Kita dah datang itu hari masa PKP dalam bulan 5 tu, tapi dalam waktu tu operasi masih lagi digantung lah disebabkan waktu PKP pada masa tu. Dan selepas pada tu kita tumpukan semua kawasan. Di kawasan Genting, di kawasan Amber Court ni pun kita dah pernah buat operasi sebenarnya. Cuma di kawasan Semauk ni pun kita first time lah kita buat. Operasi dijalankan 47 anggota imigresen dibantu anggota pasukan gerakan AM. Berhubung saringan pengesanan COVID-19, 138 warga asing yang berada di kawasan itu telah menjalani ujian, kesemuanya dilaporkan negatif. Namun beliau tidak menolak kemungkinan sebahagian daripada mereka telah melarikan diri dari rumah kongsi berkenaan. Di Johor pula, cubaan 18 parti berhijrah ke negara ini berjaya dipatahkan Brigade ke-7 Infanteri Malaysia. Mereka terdiri daripada 13 lelaki dan 5 wanita berusia antara 18 hingga 45 tahun ditahan dalam operasi pagi tadi di pantai kampung Tanjung Celahum, Kota Tinggi. Maklumat disalurkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia bagi memantau pergerakan bot sebelum bot ditahan.
Kesemua parti dibawa menjalani ujian saringan COVID-19 dan diserahkan kepada Jabatan Immigration untuk tindakan susulan. Dasar Pelancongan Negara DPN 2020-2030 yang dilancarkan hari ini akan menetapkan hala tuju dinamik dan strategik dalam pemulihan semula industri pelancongan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin dasar itu mampu menjamin kelangsungan industri seterusnya kembali meletakkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan terpilih di peringkat global. Berucap melalui Facebook Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, beliau menjelaskan objektif itu akan melalui pengukuhan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara lestari dan inklusif serta kesediaan mengharungi bencana pada masa akan datang. Pelan 10 tahun itu akan terus dilaksanakan menerusi 6 teras strategik. Antaranya transformasi tadbir urus, mewujudkan zon pelaburan pelancongan yang inklusif, memperkukuh komitmen terhadap pelancongan lestari dan mempergiatkan digitalisasi pelancongan. Pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting untuk memastikan objektif dasar ini dapat dicapai. Tambahan pula, kemajuan teknologi juga dapat mengukuhkan jaringan antara industri serta membuka jalan bagi subsektor inovatif baru dalam industri pelancongan yang akan mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalakkan. Melalui DPN ini, Malaysia akan mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zone bagi meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa. Mengenai sumbangan industri pelancongan, jelas Perdana Menteri tahun lalu industri tersebut menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar dengan nilai RM240.2 bilion. Perbelanjaan pelancong asing pula meningkat 2.4% kepada RM86.1 bilion, manakala perbelanjaan pelancongan domestik menyumbang RM103.2 bilion. Sektor pelancongan antara yang paling terkesan apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan sejak Mac lalu. Ekoran pandemik COVID-19 di Terengganu kesannya dapat dilihat apabila jumlah kedatangan pelancong menjunam 74%. Laporan wartawan Siti Jamilah Hanim. Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Muhammad Huzairil Nizam Ibrahim berkata kelompok yang paling terkesan pastinya sektor perhotelan, rumah tumpangan, inap desa dan chalet. Tidak terkecuali kalangan penjaja kecil dan peniaga kraftangan apabila hasil jualan mereka tidak dapat dipasarkan seperti kebiasaan. Turut menerima impak pemandu pelancong serta operator bot penambang. Memulihkannya, Jabatan Pelancongan Terengganu ada inisiatifnya. Dengan promosi-promosi yang kita buat di samping penganjuran acara berdasarkan norma baru yang diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara, yang mana bila mana sempadan mula dibuka Jun 20 yang lalu, hasil daripada promosi kita melalui pelbagai kaedah lah, dan yang paling utama adalah melalui sektor ataupun media sosial, yang mana negeri Terengganu kalau dilihatkan menerima jumlah pengunjung yang agak luar biasa. Catatan pada Ogos 2019 menunjukkan Terengganu berada di tangga ke-13 negeri tertinggi yang menerima pelancong. Namun pada Ogos tahun ini, Terengganu melonjak ke tempat ketiga menerima jumlah pengunjung teramai melalui pelancongan domestik. Penggunaan kaedah galakan pembudayaan pelancongan dalam komuniti menjadi penyumbang kepada peningkatan itu. Tanggung saja bercuti lah, ambil dengan saja cuti lah. Lepas kebenaran. Ya, lepas PKP ni, bila saja ambil peluang lah kan. SOP macam mana kak? SOP kita jaga macam biasa lah kan. Ni pakai mask apa semua.
Antara lokasi pelancongan dalam komuniti yang menjadi tumpuan Kalang Warisan Kuala Terengganu dan Batu Putih Marang, pelancongan negeri terus akan memperkukuhkan satu lagi produk pelancongan terbaru iaitu perkampungan budaya. Peruntukan RM20 juta kepada 4 negeri iaitu Sarawak, Melaka, Negeri Sembilan dan Terengganu memberi suntikan semangat untuk membangunkan perkampungan budaya Terengganu. Kita harapkan agar pandemik ini segera berakhir. Sebab pendekatan kita adalah untuk memastikan supaya negeri Terengganu sentiasa menjadi destinasi pelancongan utama bagi sektor domestik. Kerana kekuatan kita adalah unik dan gambaran yang kita ada pada pengunjung ataupun pelancong sentiasa kita kemaskinikan supaya sentiasa kita ni Terengganu ni menjadi pilihan kepada para pelancong. Ketua Bidang Pelancongan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu Dr. Zaliha Zainuddin menjangkakan sektor pelancongan akan kembali pulih dalam tempoh 4 tahun. Seperti dinyatakan oleh Perdana Menteri dan juga Economic Action Council, paling cantiknya 4 tahun. Tapi sekiranya kita ada dengan dia punya vaksin tu, sekiranya kan sekarang dalam trial and error, sekiranya dia boleh mempercepatkan keadaan ni, maybe dalam masa 2 ke 3 tahun insya-Allah kita akan, that's why kita tourism ni kena follow SOP. Beliau berkata ada hikmah di sebalik ujian ini. Antaranya pelancongan domestik diperkukuhkan dan lebih diberikan tumpuan. If not yang datang yang Terengganu yang baru ni rasa akan pergi ke overseas sebab diorang tak boleh pergi tu, datang ke Terengganu. Saya rasa macam orang kata memberi kerahmatan kepada Terengganu, yang mana of course dengan kita punya drawbridge, kita punya pulau lah yang paling bila saya tengok sini memang mereka datang ke pulau 76.8% island and beaches. Diharapkan 2021 akan memberi sinar buat sektor pelancongan dan pandemik COVID-19 segera berakhir. Pandemik COVID-19 krisis besar yang telah memberi kesan kepada pelancongan di seluruh dunia. Namun di sebalik terencatnya pelancongan global, Terengganu terus mencatatkan peningkatan melalui pelancongan domestik. Negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Jom ke Terengganu. Siti Jamilah Hanim Jamil, Berita RTM. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan agihan pendapatan 4.25 sen unit bagi Amanah Saham Bumiputra ASB. Menurut pengerusi kumpulan PNB, Tan Sri Dr. Zetia Akhtar Aziz, jumlah itu merangkumi agihan pendapatan 3.50 sen unit dan bonus 0.75 sen unit untuk jumlah pelaburan tertentu. Bagi pemegang unit yang melebihi lebih daripada 3.000 unit, mereka juga menerima manfaat pengagihan ihsan ini. Ia adalah tanda penghargaan kami kepada semua pemegang unit ASB yang terus setia bersama kami sepanjang 30 tahun dana ini diperkenalkan. Tan Sri Dr. Zetia Aziz mengumumkan pengagihan pendapatan itu secara maya hari ini. Jelasnya pengagihan pendapatan berjumlah 7.6 bilion ringgit itu bakal dinikmati 10.2 juta pemegang unit. Bayaran akan dikreditkan ke akaun pemegang unit pada 1 Januari ini. Buat sementara waktu, urus niaga ASB ditangguhkan bermula semalam sehingga 3 Januari ini bagi memudahkan pengiraan pengagihan pendapatan. Menjelang sambutan Krismas Jumaat ini, kenderaan lalu lintas di Lebuh Raya Utama Plus petang ini masih lancar walaupun berlaku sedikit pertambahan kenderaan berbanding pagi tadi. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Faris di Pusat Pemantauan Trafik Plus di Petaling Jaya. Baik, silakan Faris. Baik Syah, memang benar sebenarnya berbanding dengan pagi tadi, keadaan aliran trafik di sebelah petang ini berlaku hanya sedikit sajalah pertambahan kenderaan. Tapi walaupun berlaku pertambahan ni, keadaan masih lagi terkawal. Orang kata tidaklah
kenderaan ataupun aliran trafik itu melekat, kenderaan itu masih lagi bergerak, cuma perlahan. Kita saksikan, okey, untuk paparan di bawah ini iaitu di Jalan Duta. Okey, saya nak bahagikan di utara dan juga selatan. Kita mulakan dengan yang ke arah utara dahulu. Di Jalan Duta ni, kalau kita dapat saksikan, di bahagian bawah ni adalah laluan menghala ke Kuala Lumpur. Okey, laluan menghala ke KL memang tak ada masalah. Memang berjalan dengan lancar, bergerak lancar. Cuma laluan menghala ke arah utara, di situ ada berlaku pertambahan kenderaan. Kalau kita saksikan di lorong Touch and Go, yang itu lebih banyak kenderaannya berbanding dengan di lorong Smart Tech. Tapi keadaan masih lagi terkawal dan juga masih lagi bergerak. Jadi kita alihkan pula ke paparan seterusnya. Paparan di sebelah atas ini adalah di juru. Baik, kalau di juru ni kita dapat saksikan aliran trafik untuk kedua-dua arah masih lagi lancar. Cuma difahamkan akibat daripada kesesakan yang berlaku di Jalan Duta tadi, mungkin peningkatan aliran trafik ini akan berlaku di juru pada sebelah malam nanti. Mungkin pada pukul 8 ataupun 9 ke atas, dan ia akan membawa terus ke tengah malam nanti. Baik, itu adalah di lebuh raya ataupun laluan menghala ke arah utara. Dan seterusnya kita fokus pula untuk laluan arah selatan, iaitu di Sungai Besi. Baik, kita dapat saksikan buat masa ini keadaan masih lagi lancar di Sungai Besi. Cuma kalau anda saksikan, yang di sebelah kiri ini adalah menghala ke KL, dan di sebelah kanan sana adalah dari KL menghala ke selatan. Yang menghala ke KL kurang kenderaan, tapi yang menghala ke selatan tu ada lebih banyak kenderaan berbanding dengan menghala ke KL. Mungkin disebabkan ketika ini orang ramai pulang daripada kerja dan juga ingin memulakan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Dan kita tengok pula paparan skrin di atas, iaitu di Kulai pula. Okey, kalau kita saksikan di Kulai itu, kedua-dua arah masih lagi lancar. Tapi saya difahamkan oleh pihak PLAS bahawa keadaan ini mungkin akan bertambah aliran trafiknya pada sebelah malam. Juga mungkin dalam pukul 8 ke atas akan ada pertambahan sedikit kesesakan menghala ke selatan. Baik, apapun kepada anda yang ingin memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung halaman sempena cuti perayaan Christmas dan juga Tahun Baru ini, dinasihatkan untuk terus mematuhi cadangan waktu perjalanan ataupun TTA yang telah pun dikeluarkan oleh PLAS Malaysia Berhad. Baik, saya nak kongsikan untuk pengguna lebuh raya dari Lembah Kelang yang menuju ke destinasi jauh seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Johor, dinasihatkan supaya masuk ke lebuh raya sebelum jam 9 pagi. Dan untuk mereka yang menuju ke lain-lain destinasi yang lebih hampir dengan Lembah Kelang atau lain negeri, disaran memasuki lebuh raya selepas jam 12 tengah hari. Dan orang ramai dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara, Perak, Johor dan lain-lain negeri yang menuju ke Lembah Kelang bagi tempoh yang sama dinasihatkan masuk ke lebuh raya sebelum jam 9 pagi. Okey, itu apa yang dimaklumkan dalam kenyataan oleh PLAS sebelum ini. Jadi kepada anda yang ingin pulang ke kampung halaman, terus patuh SOP yang telah pun dikeluarkan oleh MKN, oleh kerajaan, kerana kita masih lagi sedang berada dalam pandemik COVID-19 ini. Saya kira itu sahaja dulu laporan yang dapat saya bawakan langsung dari Pusat Pemantauan Trafik PLAS Petaling Jaya. Kembali semula bersama dengan Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Baik, terima kasih Faris. Dianggarkan kira-kira 1.7 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama Utara Selatan sempena sambutan Christmas dan kehadiran Tahun Baru 2021. Jumlah itu meningkat sebanyak 30% berbanding 1.3 juta kenderaan pada hari biasa. Wartawan Fabian William ada laporannya. Tinjauan di Plaza Tol Jalan Duta arah utara pada pukul 11 pagi tadi mendapati aliran trafik lancar seperti hari-hari biasa. Tiada pertambahan jumlah kenderaan yang ketara dilihat menggunakan lebuh raya berkenaan. Tinjauan di stesen minyak juga mendapati keadaan terkawal. Kalau boleh nak elakkan berhenti dengan kerap lah. Kan sebab kita ada pandemik COVID ni kan. So maybe memang straight terus lah, berhenti isi minyak lepas tu jalan terus lah. Kalau sekarang mau pergi cuti-cuti saya ingat tak nak okey punya.
Pergi Ipoh, Penang pun okey, jalan-jalan pun okey ya. Tak ada masalah. Saya set waktu pejabat, saya akan keluar dulu daripada bandaraya dan saya target sampai destinasi lebih kurang petang lah. Pengguna lebuh raya dari Lembah Kelang yang menuju ke destinasi lebih jauh di utara tanah air dinasihatkan memasuki lebuh raya sebelum 9 pagi. Manakala pengguna yang lain boleh memasuki lebuh raya selepas 12 tengah hari bagi mengelak kesesakan akibat peningkatan jumlah kenderaan. Sebelum saya nak balik ke kampung, saya tengoklah jalan-jalan trafik mana yang jalan tak sesak dan jam. Tapi okeylah, semuanya jalan yang lancar. Bagus. Tak ada sesak jalan. Tak ada trafik bagus. Jadi cuaca pun bagus. Cuma ini masa musim Christmas ni, pasal COVID-19 tak berapa meriah macam dulu. Pengguna yang ingin mendapatkan maklumat terkini boleh merujuk aplikasi Plus di Twitter @PlusTraffic, interaksi secara digital di chatbot Puteri, papan tanda elektronik lebuh raya atau talian bebas tol Plus Line di 1800 88 0000. Plus mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA bagi pengguna yang ingin melakukan perjalanan di Lebuh Raya Utara Selatan antara 22 Disember 2020 hingga 19 Januari 2021 bagi menikmati perjalanan yang lebih lancar. Sekaligus mengurangkan kesesakan terutama di laluan utama Lebuh Raya, Plaza Tol dan kawasan rehat dan rawat pada musim perayaan. Febin William, Berita RTM. Kesediaan Kerajaan Pulau Pinang untuk berunding dengan Kedah berhubung tuntutan pampasan bayaran caj air mentah, petunjuk positif untuk kedua-dua pihak menyelesaikan isu tersebut. Bagaimanapun, Kerajaan Kedah tetap bertegas untuk menuntut pampasan tersebut bukannya bentuk sumbangan sebagai ganti. Menurut Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknor, Kedah menetapkan bayaran 10 sen bagi setiap meter padu air, namun harga itu masih boleh dirundingkan. Sumbang ni bagi tak apa, tak bagi tak apa kan? Tak boleh aku tu kena bayar. Kena bayar. Punya ada respon tak? Dia respon pun melalui akhbar je. Dia kata sedia berunding. Kita pun menganggap kenyataan tu kenyataan yang positif untuk memulakan proses rundingan tu. Kedah sebelum ini menuntut Perbadanan Berkelan Air Pulau Pinang menjelaskan bayaran sumber air mentah sebanyak RM50 juta setahun. Bayaran itu dituntut sejak 2010. Baiklah saudara, banjir di Terengganu pulih sepenuhnya apabila dua pusat pemindahan sementara PPS terakhir di Dungun ditutup tengah hari tadi. Manakala di Kelantan hampir pulih apabila jumlah penduduk terjejas di PPS berkurangan kepada 589 orang berbanding 691 orang tengah hari tadi. Jadi untuk laporan cuaca semasa pula, kita ke Map Malaysia bersama Azira Samsudin di sana. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan ketiga dikeluarkan bagi kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan merah. Amaran ini turut melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak, Sabah Barat, Sabah Timur dan juga Labuan. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil termasuk aktiviti perkapalan, aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Seterusnya, menerusi paparan imej radar semasa, dapat diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan negeri di Semenanjung, namun hujan bersetribut petir di 1-2 tempat kini berlaku di negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sabah, hujan bersetribut petir kini berlaku di bahagian Kudat, Sandakan dan juga pedalaman. Manakala di negeri Sarawak, hujan bersetribut petir di 1-2 tempat lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak. Pada awal malam nanti, dijangkakan hujan bersetribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di bahagian Kudat dan Sandakan terutamanya, termasuk di bahagian utara dan tengah negeri Sarawak. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.
lintas langsung negeri-negeri. 450 juta ringgit nilai kerugian akibat kecurian bekalan elektrik dan air. Itu antara yang diketengahkan dalam lintas langsung dari RTM Kota Kinabalu. Jadi kita bersama Jovin Najin Melajim. Silakan Jovin. Ya, Norlela, terima kasih. Salam sejahtera. Belanjawan Negeri Sabah 2021 yang merupakan belanjawan pertama di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS diluluskan selepas mendapat sokongan penuh semua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah dalam persidangan DUN petang tadi. Selain itu, turut diluluskan RUU langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan coronavirus 2019 COVID-19 2020 selepas bacaan pertama, kedua dan ketiga. Speaker Datuk Haji Kazim M. Yahya mengumumkan keputusan kelulusan enakmen perbekalan 2021 tersebut selepas dibentangkan untuk bacaan kali ketiga oleh Ketua Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Haji Jinor. RUU berkenaan yang dibentangkan pada 18 Disember lepas dibahaskan selama 2 hari oleh 46 ahli Dewan. Belanjawan pertama di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS itu melibatkan anggaran perbelanjaan 4.303 bilion ringgit yang merupakan belanjawan lebihan sebanyak 178.7 juta ringgit berbanding anggaran hasil 4.481 bilion ringgit. Sementara itu, ketika membentang rau undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan coronavirus 2019 COVID-19 2020, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menyatakan RUU tersebut bagi mengubah suai peruntukan berkaitan dalam Ordinan Tanah 1930 Bab 68, Enakmen Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1978, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004, Enakmen Tata Cara Mahkamah Syariah 2004 dan Enakmen Mahkamah Anak Negeri 1992. Katanya pengubahan peruntukan di bawah enakmen dan ordinan ini penting kerana membataskan usaha memulihkan ekonomi dan membantu rakyat semasa pasca COVID-19. Tempoh kuat kuasa RUU berkenaan adalah selama 2 tahun dari tarikh warta disiarkan. Secara keseluruhan, persidangan DUN kali ini berjalan lancar dengan penerapan norma baharu. Kerajaan Sabah dan agensi berkaitan mengalami kerugian lebih 450 juta ringgit akibat kecurian bekalan air dan elektrik sejak 2010 hingga kini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtaradin memberitahu sidang Dewan Undangan Negeri DUN Sabah hari ini daripada jumlah itu 342 juta ringgit adalah kerugian akibat penyambungan bekalan air secara haram, manakala selebihnya kecurian bekalan elektrik. Kecurian bekalan elektrik pula melibatkan penyambungan haram elektrik terutama kawasan setinggan dengan kerugian 90 juta ringgit, manakala 3,408 kes usikan meter elektrik dikesan melibatkan kerugian 24.7 juta ringgit. Datuk Bong memberi jaminan akan menyelesaikan masalah bekalan air dan elektrik di negeri ini dalam tempoh 5 tahun. Beliau menjawab soalan ADUN dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan mengenai jumlah kerugian akibat kecurian bekalan tersebut dan langkah mengatasinya. Bagi mengatasi masalah kecurian air, beliau memberitahu Jabatan Air Negeri Sabah menguatkuasa tindakan mengikut peruntukan enakmen bekalan air 2003. Antaranya pemotongan sambungan haram secara bersepadu, mengenakan kompaun dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Bagi masalah kecurian bekalan elektrik, Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB menjalankan pendekatan pemotongan sambungan haram, kempen kesedaran awam dan membekal elektrik dengan kaedah bekalan pukal melalui pengedar kuasa bebas IPD seperti di Sandakan dan Labuan. Hasil kajian data e-Kasih akan diumumkan kerajaan sebaik sahaja kajian berkenaan selesai. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, ketika ini kajian tersebut masih sedang dijalankan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS. Kementerian berkenaan akan memperincikan hasil kajian yang kemudian akan dikongsikan kepada umum. Data e-Kasih yang diwujudkan sebelum ini bagi membolehkan penyaluran bantuan kerajaan kepada golongan miskin dan termiskin disalurkan secara sistematik dan berkesan.
Datuk Jahid menjawab soalan tambahan Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik mengenai keputusan hasil kajian itu dalam sesi soal jawab di Dun Sabah Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Lembaga Padi dan Beras Sabah akan diwujudkan semula bagi meningkatkan kemampuan sara diri beras negeri ini. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk James Ratib berkata, kementerian itu juga sedang mengatur mekanisme terbaik untuk membangunkan kawasan-kawasan strategik bagi penanaman padi di negeri ini. Ia sebagai langkah mengatur dan mendokong perancangan pembukaan semula Lembaga Padi dan Beras Sabah. Datuk James menjawab soalan Adun Limbahau Datuk Juel Nuatim mengenai perkara itu di Dun Sabah Kota Kinabalu. Tahap kesedaran umat Islam mengenai keperluan menunaikan zakat bagi membantu golongan asnaf terutama semasa penularan pandemik COVID-19 ini antara faktor utama peningkatan kutipan zakat bagi negeri Sabah tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Ramlan Awang Ali berkata, peranan media massa juga banyak membantu usaha kutipan zakat bahagian zakat dan fitrah MUIS menerusi hebahan secara tidak langsung bagi menggalakkan umat Islam menunaikan zakat. Ia dapat dilihat menerusi tren pembayaran zakat lebih awal oleh badan-badan korporat, syarikat perniagaan maupun orang perseorangan pada tahun ini berbanding tahun sebelumnya. Bila awal-awal ini, maka ramailah orang yang telah memberikan bayaran zakat tersebut. Bila awal diberikan, maka awallah juga agihan itu dapat dibuat dan awallah bantuan serta sumbangan itu, agihan zakat itu dapat kami berikan kepada individu-individu, insan-insan yang terjejas. Ramlan menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai tren pembayaran zakat dalam keadaan ekonomi terjejas akibat pandemik COVID-19. Setakat ini, bahagian zakat dan fitrah MUIS telah berjaya mengutip lebih 92.64 juta ringgit nilai zakat daripada lebih 1.84 juta individu. Dalam tempoh sama, lebih 84.31 juta ringgit agihan zakat telah dilaksana melibatkan 109,248 penerima terdiri daripada 8 golongan asnaf. Universiti Malaysia Sabah UMS akan mengadakan Majlis Convocation UMS kali ke-22 pada Mac tahun depan. Majlis Convocation berkenaan melibatkan seramai 4,639 graduan yang bakal menerima ijazah masing-masing. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor UMS Dato' Dr. Taufik Yap Yun Hin kepada media selepas mendapat perkenaan Chancellor UMS Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Beliau merupakan Chancellor untuk Universiti Malaysia Sabah dan untuk membolehkan pelajar yang bergraduat tahun ini, maka Tun sebagai Chancellor UMS perlu mengisytiharkan convocation yang ke-22 bagi tahun ini. Tun telah bersetuju untuk membuat pengisytiharan. Terdahulu, Tun Dr. Johar dan isteri Topuan Nolida Tan Sri RM Jasni turut menerima kunjungan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nordin Siman dan isteri Datin Suryani Basri. Datuk Nordin berkata kunjungan bertujuan memaklumkan persaraan beliau sebagai Mayor Bandaraya Kota Kinabalu pada 31 Disember ini. Beliau yang memegang jawatan sebagai Mayor Bandaraya Kota Kinabalu sejak 1 Januari 2019 berharap Bandaraya Kota Kinabalu akan terus maju seiring dengan slogan Kerajaan Negeri Sabah Maju Jaya. Mengharapkan supaya Bandaraya sentiasa maju jaya selaras dengan slogan kerajaan baru pada masa itu, iaitu Sabah Maju Jaya, menjadikan bandaraya yang sejahtera dan juga bandaraya yang makmur. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini dan saudara bersama mencegah COVID-19 sentiasa pantau status kesihatan. Dengan itu kita kembali semula bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Javinia, terima kasih. Baiklah, kesemua projek tertangguh atau dibatalkan bawah pimpinan Pakatan Harapan akan dinilai semula. Laporan lanjut kita bersama Bermawin di RTM Sarawak. Silakan Buma. Baik Nolela, terima kasih. Salam hormat dan salam sejahtera.
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak diminta untuk menyenaraikan projek-projek yang ditangguh atau dibatalkan di sekitar bahagian Kapit semasa pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Juman Masin berkata pihaknya mendapati banyak projek di bahagian itu dibatalkan walaupun telah diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu termasuk projek pembinaan jalan raya penghubung ke kawasan pedalaman Kapit. Antara projek yang ditangguhkan itu ialah jalan penghubung ke kawasan Tunu yang menelan kos RM690 juta dan jalan Ulu Sungai Sud ke jalan utama di Ulu Sungai Baleh yang menelan kos RM67 juta. Kedua projek tersebut sudah dilulus dan hanya menunggu masa untuk dilaksanakan sebelum dananya ditarik balik. Selain dua projek itu, banyak lagi projek infrastruktur lain untuk ditangguhkan pelaksanaannya oleh kerajaan PH yang dianggarkan bernilai lebih RM1 bilion. Therefore, they should not use politics to involve with development instead. But nevertheless, we will find out where are the cancelled project. Kalau dapat, GPS government will replace that and get the necessary money for that to go ahead. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pembangunan yang diadakan di Kompleks Kerajaan Negeri Kapit. Tan Sri Dr. James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata projek-projek tersebut dicadang dan diluluskan dahulu kerana pemimpin di Kapit tahu keperluan dan kepentingan sesebuah projek itu untuk rakyat di Kapit. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB telah menambah peruntukan sebanyak RM70 juta bagi melaksanakan beberapa program strategik yang akan memberi manfaat kepada 30,000 penggiat industri di seluruh negara. Pengerusinya Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, inisiatif yang mampu diperkenalkan itu mampu meningkatkan keupayaan, kapasiti dan kemampuan penggiat industri pembinaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Peruntukan tambahan itu dapat digunakan bagi menyokong dasar semasa negara bagi meningkatkan penggunaan teknologi, latihan kemahiran, menambah pengetahuan, penyeliaan dan pengurusan projek. Pada masa sama dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada tenaga buruh tempatan. 70 juta mensasarkan kepada 30,000 penggiat industri pembinaan di seluruh negara dan juga kepada mungkin lepasan sekolah dan belia kita juga melibatkan hampir 18,000 kepada belia-belia lepasan sekolah yang ingin berkecimpung dalam bidang pembinaan sebab kita nak menggalakkan kembali industri pembinaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program keusahawanan ceramah Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS, kemudahan pembiayaan dan geran perniagaan, kursus pembangunan kontraktor binaan bahagian Sarike di Sarike. Insinyur Yusof yang juga ahli Parlimen Tanjung Manis berkata, dalam aspek latihan dan kemahiran, CIDB menyambut baik inisiatif tersebut. Ini kerana ia dapat memberi manfaat kepada kira-kira 18,000 personel binaan tempatan bagi memberi peluang kepada mereka melibatkan diri dalam pengisian semula dan akreditasi kemahiran. Gunakan teknologi komunikasi bagi berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat handai dalam sambutan Natal Jumaat ini. Pengerusi gereja-gereja di Sarawak, Uskup Agung Simon Poh berkata, dengan kaedah demikian, ia mampu mengurangkan risiko penularan virus COVID-19 yang masih mencengkam dunia pada ketika ini. Jelasnya, setiap perayaan pada tahun ini terkesan dan tidak terkecuali juga sambutan Christmas di Sarawak. If you can't come back, then we use Zoom, WhatsApp chat, whatever it is to communicate. So we've asked them that they do that rather than take just to fly in for 2 or 3 days and then go back, which is also adding on points of contact for potential infection. Ditemui RTM selepas menyampaikan perutusan sempena sambutan Christmas di Gereja St. Joseph Kuching, beliau turut meminta orang ramai untuk patuh prosedur operasi standard SOP dalam berkunjung. Meskipun kerajaan membenarkan 20 pengunjung berkumpul bagi satu masa pada hari pertama sambutan 25 Disember ini, namun SOP harus dititik beratkan. Tinggal 2 hari lagi perayaan Christmas akan disambut masyarakat Kristian termasuk di Sarawak dalam suasana norma baharu. Tinjauan kru RTM di beberapa pasaraya di Kuching mendapati pembelian barangan keperluan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya.
Ini berikutan perayaan tahun ini disambut secara sederhana atau bersama keluarga terdekat sahaja disebabkan pandemik COVID-19. Sebenarnya tidak merayakan Christmas dengan secara besar-besaran lah. Sebenarnya anda beli bekalan untuk pergi berkelah ke rumah panjang selepas Christmas. Selepas Christmas. Uncle pulang Christmas ini? Christmas berada di Kuching, tapi selepas Christmas membawa kanak-kanak dan cucu-cucu pergi ke rumah panjang lah. Kita beli barang kira berapa gila ya lah, berapa banyak kita lah. Macam kita beli sikit-sikit lah, macam tahun dulu ada banyak sikit. Sementara itu, bagi pengusaha pasaraya keselamatan pelanggan jadi keutamaan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketika mereka membeli barangan keperluan. The mood here is somewhat better than when you compare to, let's say, a few months ago during Gawai. So it's quite well, but obviously we still have to maintain the SOPs as set by the KKM and the SDMC lah. Tahun tu nak jam tu tak kurang sikit lah kan corona apa semua nak berbeza dengan tahun lepas lah. Tahun lepas sentiasa happy lah dengan family. Selamat menyambut hari Christmas. Merry Christmas, stay safe, stay healthy, kita jaga kita. Merry Christmas pada semua lah. Peniaga di negeri ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan skim harga maksimum musim perayaan seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN HGP setiap kali menjelang musim perayaan. Ketua Cawangan KPDN HGP Miri, Jo Azmi berkata para peniaga perlu menjual barangan terkawal tidak melebihi harga maksimum yang ditentukan oleh kerajaan. Mereka juga perlu meletakkan tanda harga merah jambu pada setiap barangan terkawal dan menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan. Beliau ditemui media selepas pemantauan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2020 di beberapa pasaraya di Miri. Jelasnya hasil pemeriksaan kesemua barangan yang dijual menepati harga yang telah ditetapkan dan terkawal. Sebanyak 18 barangan yang dikawal sempena musim perayaan kali ini, manakala bekalan pula adalah mencukupi. Skim tersebut berkuat kuasa daripada 22 Disember sehingga 31 Disember 2020. Mengenai aktiviti penguatkuasaan KPDN HGP Miri tahun ini, Jo Azmi berkata sebanyak 5,304 premis telah diperiksa di kawasan bandar, manakala 1,908 premis diperiksa di kawasan luar bandar. Daripada jumlah itu, 121 kes dihasilkan dengan nilai rampasan RM503,809 dan nilai kompaun ialah RM63,100. Sarawak Forestry Corporation SFC mengesahkan penubuhan pasukan pemburu buaya telah mendapat permit dan lesen dari Pengawal Hidupan Liar. Dalam satu kenyataan media semalam, agensi itu menjelaskan di bawah Seksyen 41, 42 dan 42A Ordinan Permit Hidupan Liar 1998, memburu dan membunuh buaya dibenarkan sekiranya ia mendatangkan mudarat kepada manusia. Bagaimanapun, setiap tindakan terbabit hendaklah melalui saluran yang betul selaras dengan perundangan dan pelan pengurusan. Kenyataan itu dikeluarkan bagi mengelakkan kekeliruan masyarakat berkenaan penubuhan sebuah pasukan pemburu buaya yang disiarkan oleh akhbar tempatan baharu-baharu ini. Sejak 2016, SFC telah memperkenalkan pelan pengurusan buaya yang menjadi garis panduan bagi mengendalikan reptilia itu dengan kaedah yang terkawal, ia termasuk bantuan teknikal dan mengeluarkan permit. Malah SFC turut menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran sungai untuk berwaspada dengan kehadiran reptilia terbabit, lebih-lebih lagi di musim landas, dan menggalakkan penduduk terbabit menghubungi pihak SFC yang berhampiran bagi mengendalikan haiwan terbabit dengan kaedah yang lebih sistematik. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Bu Mawin, terima kasih. Baiklah, perubahan pimpinan politik di Perak antara yang mewarnai perjalanan tahun 2020. Jadi kita ke RTM Perak bersama Nur Ain Abu Bakar untuk perinciannya. Silakan Ain. Baik, terima kasih. Pertukaran jawatan Menteri Besar sebanyak 2 kali dalam tempoh 8 bulan dan Pelan Pembangunan Strategik 2021-2025 antara yang mewarnai kalender 2020 di Perak. Ikuti imbasan yang disediakan wartawan Fairuz Ridwan Badarudin.
tatkala COVID-19 masih menular dengan penerapan amalan norma baru, negeri kedua terbesar di Semenanjung Malaysia berjaya menganjurkan mesyuarat pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA ke-23 di Pulau Pangkor sekaligus memberi impak positif kepada negeri. Mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada pertengahan September lalu. NCIA menyasarkan ekonomi di wilayah ekonomi Koridor Utara NCER itu akan meningkat sebanyak 300 bilion ringgit menerusi inisiatif Pelan Pembangunan Strategik SDP 2021-2025. Pelan itu juga menekankan pendekatan lebih dinamik dan fokus bagi membantu mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19, khususnya di wilayah utara. 2020 juga menyaksikan perkembangan politik negeri agak unik. Ia bermula apabila Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga Menteri Besar Perak ke-12 bawah Kerajaan Pakatan Harapan meletak jawatan berikutan peralihan pucuk pimpinan Kerajaan Persekutuan. Bagaimanapun adun cenderiang itu dilantik semula sebagai Menteri Besar ke-13 atas perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Setelah menjawat jawatan berkenaan selama 8 bulan, Datuk Seri Ahmad Faizal sekali lagi meletak jawatan. Beliau tidak mendapat sokongan majoriti ahli Dewan dalam usul undi percaya pada persidangan Dun Perak 5 Disember lalu. Selepas hampir seminggu siri perbincangan membabitkan pelbagai parti, akhirnya pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perak, Datuk Syarani Muhammad, dipilih sebagai Menteri Besar Perak ke-14. Politik Perak juga menyaksikan pilihan raya kecil diadakan dalam normal baru, iaitu PRK Dun Slim yang kedua selepas Dun Chini di Pahang. PRK itu diadakan berikutan kematian Datuk Muhammad Kusairi Abdul Talib akibat serangan jantung. Barisan Nasional berjaya mempertahankan kerusi Dun Slim apabila Muhammad Zaidi Aziz menang dengan majoriti 10,945 undi. Fairuz Rizwan Badarudin untuk berita RTM. Bagi menyebar luas elemen perpaduan dalam kalangan masyarakat Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, JPNIN menganjurkan pertandingan perpaduan secara dalam talian. Program dengan kerjasama Pertubuhan Aspirasi dan Pembangunan Integrasi Kebangsaan Sungai Siput, NADI serta Institusi Pendidikan Guru IPG Ulu Kinta itu berlangsung sehingga 29 Disember ini. Pengarahnya Abdul Hadi Muhammad Saleh berkata pertandingan itu diadakan sempena program Perpaduan Perak 2020. Penyertaan terbuka kepada semua rakyat negeri ini seawal usia 7 tahun. Seperti mana yang kita tahu bahawa tanggungjawab perpaduan ini bukan saja tanggungjawab jabatan atau kementerian semata-mata tetapi juga tanggungjawab semua pihak. Jadi kita mengalu-alukanlah program-program daripada badan-badan NGO dan mana-mana pihak yang bersedia untuk mengadakan program ini. Peserta boleh menyertainya dengan menghantar sama ada video perpaduan, mewarna poster dan menulis karangan perpaduan. Turut diadakan forum khas webinar menampilkan tokoh-tokoh akademik tempatan pada acara kemuncak 29 Disember ini. Pelbagai inisiatif dilakukan Persatuan Bola Sepak Greek bagi membantu 40 kelab gabungan persatuan itu termasuk ahli persatuan berikutan penularan COVID-19. Menurut Presidennya Muhammad Rizairi Jamaluddin, 1,000 bungkus makanan telah diedarkan sejak Mac lalu. Persatuan Bola Sepak Daerah Greek mengambil pendekatan untuk membantu. Selain daripada kita menganjurkan kejohanan bola sepak di peringkat daerah, juga kita pasti dan juga menjaga kebajikan kelab-kelab gabungan di bawah kita lah. Sumbangan barangan basah seperti ayam dan sayur-sayuran turut mendapat kerjasama kelab bola sepak Adamika Rana FC. Saya ada keluarga, boleh menampung lah. Kalau kata dekat macam barang basah ni pun kira alhamdulillah lah. Ucap lagi sekali terima kasih pada Persatuan Bola Sepak daerah Greek lah. Alhamdulillah boleh membantu untuk meringankan beban memandangkan kita dalam keadaan COVID-19 ni, untuk meringankan semua untuk pasukan. Laporan tadi mengakhiri berita wilayah dari RTM Perak. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Salam sejahtera.
Baik, Nur Ain, terima kasih. Sidang Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2021. Belanjawan negara itu diluluskan sebulat suara tanpa pindaan selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Syahar Abdullah. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Semua suara menyatakan bersetuju. Justru rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Perkhidmatan bagi tahun itu. RUU itu dibentangkan di Dewan Negara pada 16 Disember lalu, kemudian diikuti sesi perbahasan dan penggulungan oleh setiap kementerian selama 5 hari. Sidang Dewan Rakyat meluluskan RUU itu pada 15 Disember lalu secara undi belah bahagian. Sukan bola sepak, kepulangan lebih awal bintang bola sepak Joe Darul Takzim JDT Muhammad Safawi Rashid dari kelab Portugal Portimonense SC perlu dilihat secara positif. Itu pandangan peribadi Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho yang akui banyak nilai positif daripada negatif, terutama melibatkan pembangunan prestasi pemain sayap berusia 23 tahun itu. Meskipun hanya 3 bulan di bumi Portugal, Cheng Ho optimis Muhammad Safawi mampu tampil lebih yakin dalam corak permainannya setelah menimba pengalaman berharga bersama pasukan Eropah itu. Jelas Cheng Ho, pengalaman itu boleh menjadi panduan kepada Safawi untuk bermain lebih baik selain ia dapat dikongsikan bersama rakan seperjuangan di kelab maupun pasukan negara. Sejak melengkapkan perpindahan secara pinjaman ke Portimonense SC pada Oktober lalu, pemain berkenaan masih belum membuat penampilan pertamanya dalam kancah Liga Primera. Sebaliknya kerap berada di bangku simpanan pasukan tersebut. Beliau hanya beraksi bersama skuad bawah 23 tahun Portimonense SC sekali ketika pasukan itu tewas 1-3 kepada Sporting CP pada saingan Liga peringkat umur tersebut Oktober lepas. 16 tahun sudah berlalu, tanggal 26 Disember 2004 membawa impak besar terhadap negara-negara di sebelah sini, terutamanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka dan India apabila tsunami besar melanda. Syah, dan di Malaysia antara kawasan yang terjejas Langkawi dan Kota Kuala Muda Kedah selain Pulau Pinang, seramai 12 orang terkorban dan 27 lagi cedera di Kuala Muda, manakala di Langkawi seorang maut akibat kejadian berkenaan. Kerugian turut dirasai lebih 4,000 nelayan dan 114 petani. Namun pada penghujung 2019, negara turut digemparkan dengan tsunami kesihatan iaitu COVID-19 seperti tsunami 2004 yang memberi kesan terhadap sektor ekonomi kawasan terjejas. Pandemik COVID-19 juga memberi impak besar kepada semua sektor di negara ini. Jadi Rusiah Abdul Hamid mengupas perkara ini. Kedua-dua situasi itu diiktiraf sebagai bencana. Pendekatan turun padang bertemu mangsa dibuat ketika tsunami 2004. Namun tsunami kesihatan akibat pandemik COVID-19 ini, pendekatannya berbeza. Ombak besar tsunami kesannya boleh dilihat dengan mata kasar. Deritanya dirasai oleh penduduk yang terjejas, sama ada dari segi kehilangan harta benda atau nyawa. Namun COVID-19 datangnya tidak dapat dilihat, namun kesannya boleh membawa maut. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM membuat pemantauan harian sejak 10 Januari lalu. Antara tindakannya termasuk membuka bilik gerakan COVID-19, menyedia dan mengeluarkan kenyataan media, membuat saringan gejala di pintu masuk antarabangsa dan membuat saringan gejala di fasilitis kesihatan. Latihan kepada kaki tangan kesihatan mengenai penggunaan alat pelindung diri PPE yang betul turut dilaksana. Sejak 18 Mac, iaitu ketika penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula sehingga November lalu, JKM mengendalikan 304 kes komuniti secara dalam talian dan bersemuka. Secara umumnya kita kata
efek psikologi tu hampir sama lah. Sebab kita bencana dia memberi kesan psikologi kepada manusia kan. Tetapi macam saya kata tadi, kaedah ataupun cara pelaksanaan intervensi kami ni di JKM berbeza lah. Kalau dulu kita boleh face to face gitu di lapangan. Okey, kita buat survey, kita buat observation di lapangan kan. Tapi untuk COVID ni terhad. Bagi mereka yang terkesan akibat COVID-19 dan ingin mendapatkan intervensi talian kasih atau hubungi WhatsApp 0192615999. Selain itu, 5 talian hotline dibuka yang beroperasi 24 jam. Yang buat panggilan telefon dan 90% itu adalah yang memohon bantuan. Dalam macam mana pun kita buat tapisan jugalah, sebab tu saya kata lebih kurang 8,000 saja, 8,000 lebih sedikit yang kita bagi bantuan. Dalam pada itu, pelbagai bantuan telah disalurkan kepada masyarakat dalam tempoh PKPP dan PKPB. Pegawai Daerah Kontesta Datuk Muhammad Asri Reza Abdul Rahman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah berkata pihaknya menubuhkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB untuk menyelaras bantuan pek makanan. Sebanyak 8,158 bakul makanan sudah diagihkan kepada mereka yang memerlukan di daerah Kontesta. Bagi mereka yang pernah terjejas akibat tsunami 2004 dan juga terjejas akibat COVID-19. Persamaannya ia mengubah kehidupan mereka. Rusia Abdul Hamid, Berita RTM. Laporan tadi mengakhiri berita wilayah petang ini. Jadi jangan lupa imbas MySejahtera untuk rekod kemasukan premis yang dikunjungi. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.